Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang bermaksud barang sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, yakni ajaran Islam, maka sesungguhnya mereka berada dalam keadaan yang sempit, yakni semasa hidup di atas dunia. Dan di alam akhirat nanti, kata Allah, kami akan menghimpunkan ia di padang mahsyar dalam keadaan yang buta. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tamanya mari sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah kerana dapat dipertemukan pada malam ini. Saya memohon ribuan kemaafan kerana kelewatan, sebab kat tempat sana saya tu hujan terlalu lebat sampai tak nampak jalan. Sampai naik SKB, highway SKB, tengah jalan kering lah. Sini tak hujan, sana hujan. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan selamat segala perjalanan kita, dan apa yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memimpin kita, memandu kita, dan pimpinan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah pastinya daripada ajaran Islam. Ayat yang saya bacakan tadi, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sebagai peringatan kepada kita, barang sesiapa yang berpaling daripada mengingati, yakni daripada ajaran Islam, maka mereka akan mendapat dua kehinaan. Yang pertamanya, mereka akan berada dalam keadaan yang sempit. Wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kesempitan itu, kata para ulama, yang pertamanya dia sempit dalam arti kata hidupnya di atas dunia ini dalam keadaan yang tidak mencukupi. Walaupun hartanya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, maka nak lagi tinggi. Jadi adun nak jadi besar lagi, jadi menteri besar. Dah ada menteri besar, nak besar lagi, dah ada menteri. Hidupnya ma'isyatan dhanka, tak serba tak kena. Yang keduanya maksudnya serba tidak kena. Artinya hidup dalam keadaan yang gundah gulana. Hartanya banyak, kedudukannya tinggi, tapi hatinya sentiasa berada dalam keadaan yang tidak tenteram. Yang kedua, kehinaan orang yang berpaling daripada ajaran Islam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti pada hari akhirat, kata Allah Ta'ala, kami, yakni Allah, akan menghimpunkan mereka dalam keadaan yang buta. Para ulama mengatakan yang pertamanya buta hakiki, yakni buta sungguh. Yang keduanya, para ulama mengatakan buta di sini membawa arti bahawasanya Allah Ta'ala tidak memberikan apa-apa pertolongan sepanjang hidup di alam akhirat, bermula daripada alam barzakh sehinggalah ke titian siratal mustaqim. Ketika di padang mahsyar, ketika al-mizan, ketika di alam barzakh, ketika nak meniti titian siratal mustaqim, semuanya itu mereka berada dalam keadaan yang terombang-ambing, tidak mendapat pertolongan, sehinggalah mereka merasakan tidak ada hala tuju dan tempat bergantung. Itulah dianggap sebagai orang yang buta, kerana di alam akhirat ini tidak ada pertolongan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan ataupun
syafaat yang Allah memberikan keizinan kepada mereka. Umpama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para syuhada, anak-anak yang saleh yang menghafaz Al-Quran dan sebagainya. Jadi inilah di antara kehinaan mereka-mereka yang berpaling daripada mengingatiku, yakni mengingati Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kata yang lain meninggalkan ajaran Islam. Semata-mata untuk meraih ataupun mendapat sokongan, maka sanggup meninggalkan ajaran Islam, sanggup meninggalkan perjuangan yang atas namanya Islam, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapat dua kehinaan dalam ayat ini. InsyaAllah tuan-tuan, malam ini kita sambung lagi dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masuk pada bab yang kedua, pada menyatakan khauf, iaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dulu saya dah sebut tuan-tuan, berkenaan tentang apa yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah taala berkenaan tentang arti ataupun definisi ataupun ta'rif al-khauf, iaitulah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Di mana takut itu adalah yang ada sangkut pautnya dengan hati dan juga takut akan segala ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ancaman itu masih lagi berada di atas dunia, ataupun ancaman itu bila mana manusia itu hidup di alam akhirat. Selain daripada ancaman neraka, maka ancaman di padang mahsyar juga adalah merupakan satu perkara yang bila mana seseorang itu mengetahui kedudukan ketika di padang mahsyar, maka dia pasti akan merasa gerun dan takut. Kerana ada di antara mereka yang Allah sebut di dalam Al-Quran, golongan-golongan yang ingkar. Bila mana hidup di padang mahsyar, mereka berada dalam keadaan yang teramat seksa, sehinggalah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, cepat-cepatkanlah masuk dalam neraka. Kerana apa? Kerana kami tidak sanggup lagi berhadapan dengan dahsyatnya mahsyar. Itu juga sebagai ancaman. Selain daripada neraka, selain daripada titian sirat, selain daripada alam barzakh yang saya sebutkan tadi, semuanya itu adalah perkara-perkara sam'ian yang hanya boleh kita dengar perkhabarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ajaran agama. Yang wajib mau tidak mau, wajib kita beriman dan percaya. Jadi semuanya itu menyebabkan seseorang itu al-khauf, timbul sifat al-khauf dalam dirinya, di antara sifat-sifat mazmum, di antara sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah taala dalam kitab. Malam ini kita sambung lagi tentang berkenaan tentang al-khauf. Kata Musannif rahimahullah taala, dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Kerana apa? Kerana telah menghimpun oleh Allah Ta'ala kepada akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang hamba itu dia ada sifat al-khauf. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu kita panggil takut dan tundra. Tapi harus kita ingat, takut Allah ni bukan takut macam harimau. Takut akan harimau kita makin jauh, tapi takut dengan Allah kita makin hampir. Ada beza dia tu. Sebab tak ada kalimah lain dalam bahasa Melayu yang kita boleh terjemah melainkan takut. Melainkan takut. Adapun takwa, tuan-tuan, adapun takwa dia hasil daripada amalan-amalan yang kita lakukan. Peningkatan keimanan,
ada iman, daripada iman kepada ihsan baru lahirnya takwa. Lahir daripada segala amalan. Adapun khauf ini tuan-tuan, kita mematuhi akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak buat, kita takut akan azab Allah, ancaman Allah. Dengan lain perkataan, semakin banyak kita melakukan amal-amal ibadah perintah Allah atas pengertian al-khauf itu, maka kita makin hampir dengan Allah. Adapun kita takut dengan harimau, makin jauh. Kalau makin dekat, bodoh kita. Sekali dia ngap, kepala mati. Ada orang takut dengan harimau, makin dekat tak ada. Jadi kata musannif rahimallahu ta'ala, bahawasanya takut itu adalah salah satu kelakuan yang dipuji di sisi Allah. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala telah menghimpunkan dengan khauf itu atau bersifat al-khauf itu akan 4 perkara. Apa dia? Yang pertamanya kata musannif, petunjuk, yakni al-hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang setiap kali bila kita nak mendirikan salat tu tuan-tuan, kita pasti akan minta kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas as-siratal mustaqim. Apa dia jalan yang lurus? Kata Ibnu Katsir, penafsiran jalan yang lurus itu ayat yang selepas dia. Apa dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iaitulah jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka-mereka yang terdahulu. Siapa dia orang-orang yang diberikan nikmat? Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, 4 golongan. Yang pertamanya golongan para anbiya. Ini golongan yang telah diberi nikmat, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nikmat ini bukan nikmat hidup atas dunia. Nikmat ini ialah hidayah, petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada para anbiya. Kalau kita buka dalam ulumul tauhid ataupun ulumul kalam, antara sifat, antara nikmat yang Allah beri kepada para anbiya, iaitu Allah mengurniakan 4 sifat yang wajib bagi para anbiya. Dengan 4 sifat yang wajib inilah membezakan para anbiya walaupun mereka manusia dengan kita sebagai manusia. Oleh kerana itulah tuan-tuan, wajib taat kepada para anbiya secara mutlakan. Tak boleh tolak walaupun sepatah daripada apa yang keluar daripada mereka. Kewajipan kita taat kepada mereka, kepada para anbiya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mutlakan. Maksud mutlak ni wajib taat. Bila mana kita engkar, dia akan menjadi kufur. Walaupun dia manusia biasa. Kerana mereka itu telah diberikan 4 kewajipan oleh Allah Ta'ala ke atas diri mereka, yang membezakan antara mereka para anbiya dengan kita sebagai manusia biasa. Ini secara automatically total menolak pandangan yang mengatakan Nabi itu juga manusia biasa, terdapat kelemahan. Maka dengan sebab kelemahan mereka itu, tidak ada kewajipan kita taat kepada mereka. Apa sifat yang wajib? Yang pertama, as-sidqu, benar. Tidak ada apa lagi perkataan yang keluar, perbuatan yang dilakukan ataupun diamnya Nabi, semuanya benar berlaku. Walaupun Nabi buat lawak. Kita dah belajar sifat yang dicela oleh Allah. Antara 10 sifat berseluruh, melawak. Nabi buat lawak juga. Tapi Nabi sebut, aku tidak mau melakukan satu lawak jenaka melainkan semuanya benar berlaku. Tidak bersangatan berlebih-lebihan. Kita ini buat lawak bodoh,
lawak bagi orang ketawa terbahak-bahak. Ya? Bila ketawa terbahak-bahak, tentang lupa akan mati. Kerana apa lupa akan mati? Kerana hati menjadi mati bila ketawa banyak. Ya? Sedangkan hidup kita ke atas dunia ni, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ihya, hidup manusia atas dunia seumpama 3 titik, 60 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 500 tahun hidup atas dunia ni. Kata Imam Al-Ghazali, manusia ni hidup atas dunia umpama 3 titik. Titik pertama ialah masa yang berlalu, dia tak boleh ulang. Sesaat yang berlalu dia tak boleh ulang kembali. Titik yang kedua tuan-tuan ialah masa sekarang, masa yang kita lalui sekarang. Sekarang ni, maka kata Imam Al-Ghazali, manfaatkanlah ia. Kerana masa yang berlalu tu tak boleh dah. Kalau kita biarkan berlalu dengan tidak ada manfaat, rugi, habis dah. Jangan kita fikir lagi. Menangis air mata darah pun dia tidak akan return balik. Titik yang kedua ialah masa sekarang. Oleh kerana itu kata Imam Ghazali, gunakan, manfaatkan sebaik mungkin. Dan titik yang ketiga ialah masa akan datang. Belum tentu kita akan jumpa itu. Belum tentu kita akan hidup. Belum tentu akan nanti kita hidup lepas daripada pengajian ini, lepas daripada soalan kita tak tahu. Jadi betapa pentingnya titik yang kedua, iaitu masa sekarang ini kita menggunakan sebaik. Inilah tentang. Tapi kalau dah tahu terbahak-bahak, nak ingat mana tentang mati. Kan? Bukan tak boleh-boleh, Nabi pun berseluruh. Tapi perkataan Nabi itu tidak pernah keluar melainkan yang as-sidqunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifat yang wajib bagi Nabi ialah al-amanah. Memikul tanggungjawab sebagai satu tanggungjawab yang memegang amanah. Maknanya tuan-tuan, Nabi melaksanakan dengan penuh dedikasi. Sebab amanah ini adalah perintah daripada Allah kepada manusia. Kita berkahwin suami tuan-tuan, bila ada anak, ada isteri, maka itu amanah. Maka kita wajib memikul tanggungjawab amanah ini. Kewajipannya macam mana? Mendidik mereka supaya menjadi insan yang bertakwa. Bukan jadi insan yang cerdik, bukan jadi insan yang banyak harta, tinggi pangkat, tidak. Didik mereka supaya menjadi insan yang bertakwa. Itu amanah. Selagi mana tidak boleh kita tidak mendidik mereka ke arah itu, maka kita tidak memikul amanah. Bila tidak memikul amanah, maka dia panggil pengkhianat. Pengkhianat. Tapi hari ini orang yang memikul amanah itu lawannya dipanggil pengkhianat. Kaca disangkanya intan disangkanya kaca. Orang yang memikul amanah itu dikatakan pengkhianat. Sedangkan sebenarnya pengkhianat itulah orang yang tidak menjalankan amanah. Kita suami tidak mendidik isteri dan anak-anak menjadi orang yang bertakwa, maka kita khianat, tidak amanah. Itu amanah yang kecil. Itu yang kedua sifat yang wajib bagi Nabi. Jadi Nabi mempunyai sifat al-amanah. Nabi tidak pernah mengkhianati. Yang ketiganya sifat yang wajib bagi Nabi ialah al-fatan, at-tabligh, menyampaikan. Nabi tidak pernah satu huruf pun Nabi tinggalkan, melainkan semuanya Nabi sampaikan kepada umatnya. Apa dia? Ajaran Islam. Sehinggalah bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah yang terakhir, khutbah yang terakhir sebelum kewafatan Rasulullah SAW, Nabi berkhutbah di lembah Hura. Di hujung khutbah itu Nabi berdoa kepada Allah,
Ya Allah, kau persaksikanlah apa yang telah aku kerjakan, semuanya aku dah berikan kepada umat. Maka kau persaksikanlah ya Allah. Kan? Maknanya tentang tablighnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menyampaikan seluruh risalah, tidak tertinggal tersembunyi. Walaupun manusia benci, walaupun manusia tak suka, walaupun Nabi dipinggirkan. Kan? Kita hari ini takut tuan-tuan nak sebut nama Islam, tak sampaikan masyarakat takut. Pasal apa? Nanti tak ada sokongan. Jangan sebut nama Islam, nanti orang tak sokong. Kan? Ya? Takut gitu. Sedangkan dengan Islam itulah kita mendapat kemuliaan. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut, kita ini dimuliakan oleh Allah kerana dengan Islam. Barang siapa yang mencari daripada lain daripada Islam, maka kita akan mendapat kehinaan. Mana? Kemuliaan kita ini di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ini tablighnya Nabi. Walaupun Nabi menyampaikan semua ajaran Islam itu, ramai yang tidak suka, yang boikot Nabi, yang tak sokong Nabi, yang tak undi Nabi, yang tak lantik Nabi jadi menteri besar ke, Perdana Menteri ke, Khalifah ke, apa ke. Kerana Nabi sebut dah, pada al-Islamu gharib, Islam itu datang dengan dagang. Wa sayaudu ghariban, dan Islam juga akan pergi secara dagang. Maknanya orang tak tahu. Jadi jangan pelik tuan-tuan, jangan takut bila kita sebut Islam orang tak sokong kita. Jangan takut tuan-tuan. Yang pentingnya tuan-tuan, kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Yang keempatnya tentang sifat yang wajib bagi para nabi, para anbiya, yang membezakan mereka itu dengan kita manusia biasa, iaitulah al-fadala, bijaksananya nabi-nabi, terutamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fadala, kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan terselah sebelum lagi beliau baginda diangkat menjadi rasul. Bila mana nak menyelesaikan pertelegahan kabilah Arab, bila mana Kaabah itu diruntuhkan, kemudian setelah dibedakan semula, nak letakkan Hajarul Aswad itu tuan-tuan, batu hitam itu, mereka bertelagak antara kabilah-kabilah. Bukan 2-3 kabilah, banyak puluh kabilah tuan-tuan. Sehingga ada di antara mereka yang nak berperang, nak berbunuh-bunuhan, hanya semata-mata nak berebut siapakah yang berhak meletakkan Hajarul Aswad. Tiba-tiba Abu Talib bangkit. Abu Talib ni tuan-tuan, di antara bapa saudara Nabi yang amat disegani oleh seluruh ketua-ketua kabilah Arab Quraisy ketika itu. Maka Abu Talib bangkit, dia mengatakan, bagi nak menyelesaikan masalah ini, kita sepakat dan kita kena setuju. Barang siapa yang masuk dahulu di masjid ini, di tempat ini, iaitu Masjidil Haram, esoknya maka dialah yang berhak mengangkat Hajarul Aswad. Tengok Nabi Rasulullah SAW masuk dulu ke kutub di Kaabah. Ketika itu Nabi zaman remaja, ini nak menunjukkan patanahnya Rasulullah. Sebelum diangkat menjadi Rasul pun telah mempunyai sifat al-fatanah, bijaksananya Rasulullah. Walaupun apa yang disebutkan oleh Abu Talib itu berhak bagi Nabi mengambil batu Hajarul Aswad itu sendiri, tapi al-fatalahnya Nabi. Supaya apa? Supaya Nabi nak buat satu tindakan ataupun satu gerak kerja yang semua kabilah puas hati. Maka Nabi mencadangkan
dihamparkan Hajarul Aswad itu di satu kain yang besar. Aku yang letak di tengah-tengah, maka kamu ketua-ketua kabilah semua pegang seorang sikit kain itu, angkat sama-sama sampai satu sudut Kaabah itu aku yang ambil letak. Puas hati tak tuan-tuan? Puas hati. Belaka semua ketua kabilah. Ini patanahnya Nabi. Bila mana? Bila berlakunya situasi begini. Nampak? Dan harus kita ingat tentang sifat al-fatanah, bijaksananya, pandangan yang jauh ini tuan-tuan, dia hanya terletak kepada golongan lelaki yang diangkat oleh Nabi SAW menjadi nabi. Sebab itulah tuan-tuan, para ulama jumhur mengatakan haram bagi perempuan mengepalai ketua negara ke negeri ke tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tidak ada kebijaksanaan ataupun al-fatanah. Sebab sebahagian besar jumhur ulama mengatakan, dan itulah pencakis seperti dosa dalam Allah Ta'ala. Orang bertanya saya, boleh tak perempuan jadi? Ini cerita dulu lah. Ada lagi tak ada dah. Tak arti lah. Cerita dulu, nak cerita hukum. Nak cerita hukum. Orang tanya saya, Ustaz, boleh tak perempuan dilantik jadi bertimbang? Saya jawab mudah aja. Tak payah kita nak keluar nas Quran, tak payah nak keluar hadis. Mudah dia jawab. Boleh tak perempuan jadi imam yang makmum yang lelaki tak? Buka dalam mana-mana pandangan dan pendapat ulama, mazhab Imam Mujtahid ke, Syiah ke, Wahabi ke, ada tak pandangan-pandangan ulama yang mengatakan imam itu perempuan dan makmum itu lelaki, hukumnya sama? Ada? Kalau ada tuan-tuan, sah tuan-tuan yang pengikut Aminah Wadud. Hanya Aminah Wadud saja tuan-tuan yang mengatakan harus perempuan menjadi imam bagi lelaki yang makmum. Boleh jadi pengikut dia. Tak ada. Bukan jumhur, ittifaq ulama. Bahkan Syiah yang kita kata sesat tu pun tuan-tuan, kata-kata kafir tu pun mengatakan bahawa haram perempuan menjadi imam ketika salat. Imam ni kecil, salat ni kecil tetap. Mak kecil je salat. Mesti besar, besar. Nama pun mesti besar. Tanggung jawabnya banyak. Bila berada dalam situasi seperti mana situasi Nabi tadi, maka lelaki dia mempunyai pandangan dan pemikiran yang jauh. Al-Fatah. Maksudnya tentang bila melakukan sesuatu walaupun tidak dapat memberikan kepuasan hati bagi seluruh pihak ataupun semua, tetapi sekurang-kurangnya tindakan itu mengarah ke arah itu sifatnya. Jadi 4 wajib sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, yang pertamanya siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang diberi nikmat oleh Allah, iaitulah para anbiya, kerana mereka sentiasa diberi petunjuk hidayah. Yang keduanya lah golongan as-siddiqun, orang-orang yang membenarkan akan agama. Apa yang keluar daripada Nabi benar berlaku, tak pernah bantah. Sami'na wa ata'na, tidak.
Allah Ta'ala, dia adalah al-ulama, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Yang keempatnya dia adalah para syuhada, orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Sudah pastinya mereka yang syuhada, yang syahid ini tuan, mereka telah memberikan seluruh benda yang amat dicintai oleh manusia untuk digantikan dengan syahid. Kerana apa? Semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pasti mereka ini diberikan nikmat, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 40 yang kita selalu sebut dalam Quran, dalam Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk. Yang keduanya, kata Musharif rahimallahu ta'ala, seseorang itu akan mendapat kepujian ataupun mendapat puji daripada Allah Ta'ala dengan sifat khauf. Al-khauf itu yang keduanya adalah kerana rahmat. Rahmat daripada Allah. Rahmat inilah kemuliaan, satu penghormatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana seseorang itu al-khauf, ada sifat al-khauf dalam diri dia, maka sudah pasti dia akan sentiasa berjaga-jaga, standby hidupnya. Mereka sentiasa membilang-bilang akan dosa mereka. Bila mana seseorang itu dia membilang-bilang akan dosanya tentang, maka dia akan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara jalan-jalan untuk mendapat rahmat Allah, penghormatan daripada Allah. Yang ketiganya, kata Musharif, ia adalah pengetahuan, iaitu ilmu. Al-khauf itu dengan sebabnya kerana pengetahuan. Dan yang keempat ialah redha daripada manusia yang ada sifat al-khauf itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah redha. Tuan-tuan, tidak ada yang lebih penting dan lebih besar dan lebih baik, lebih berbahagia, tuan-tuan, hatta syurga Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun, melainkan seseorang manusia itu mendapat redha Allah. Kerana Nabi tidak menginginkan syurga dan pahala daripada Allah. Nabi hanya menginginkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka itu dan mereka itu juga redha akan Allah Ta'ala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Demikian itulah bagi siapa khasyiya rabbah, yang takut akan Tuhan. Tak ada pencapaian yang paling baik tentang melainkan Allah redha kepada. Bila Allah redha kita, hamba-Nya tentang, sudah pastilah Allah akan berikan sesuatu yang terbaik. Macam Mufti besar lah, dia redha, dia suka dekat adun yang ada bawah, maka dia latih jadi esko. Jadi nak jadi esko ni kena buat baik dengan dia, nak bagi redha dia. Ini dok tema Usman, tak mampu nak jadi esko, tak dapat, jangan harap. Ini contoh mudah nak cerita lagi, mudah. Mudah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hudaw wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Begitu juga dengan pengetahuan. Seperti mana firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang telah terdahulu maknanya. Maknanya orang yang takut di sisi Allah Ta'ala itu adalah para alim. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka ada ilmu. Pernah suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Hasan Al-Basri tuan-tuan seorang ulama yang hidup di zaman kerajaan Umar bin Abdul Aziz. Antara ulama yang paling disukai ataupun yang paling dirapati oleh Umar bin Abdul Aziz ialah Hasan Al-Basri. Sehingga Umar bin Abdul Aziz melantik Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjadi gubernur di Baghdad.
gubernur. Kalau sekarang ni menteri besar, dia tak minta tentang, tapi Omar bin Abdul lantik dia menjadi gubernur. Ketika Khalifah Al-Malik nak lantik dia menjadi gubernur di Mesir, maka Hasan Al-Basri menolaknya tentang. Kerana apa dia tolak? Kerana dia tahu Khalifah Al-Malik ini adalah Khalifah yang tidak jujur di atas pemerintah. Tapi Umar bin Abdul Aziz jujur, aman, maka diterima. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, pernah suatu ketika ulama yang ada ilmu pengetahuan yang takut akan Allah, pernah suatu ketika datang seorang perempuan mukminah yang pakai niqab. Tiba-tiba dia berkata kepada Hasan Al-Basri, kepadaku, wahai Syekh, sekiranya Islam itu membenarkan aku membuka niqab aku, maka niscaya aku akan buka niqab aku. Kerana apa? Kerana supaya manusia sekalian akan melihat akan kecantikan dan keindahan wajahku yang diciptakan oleh Allah. Bila ditanya kenapa, maka kata dia, kerana bagaimana aku cantik sekalipun, suami aku tetap nak kahwin seorang. Oleh kerana dia nak menikah seorang lagi, aku tak suka nak bermadu. Maka aku tanya pandangan dan pendapatmu, boleh tak aku membuka nikah aku? Bila dengar begitu, Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala jatuh pengsan. Pengsan bukan sebab tengok muka perempuan. Beberapa ketika bangkit, maka anak muridnya bertanya, wahai Syekh, kenapa kamu pengsan? Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, lihat, manusia itu sendiri tidak mahu disekutukan, tidak mahu diduakan. Seumpama seorang perempuan, seorang wanita tidak mahu diduakan, dimadukan oleh lelaki, oleh suami. Masakan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh manusia berdua mensyirikkan. Tetapi betapa ramainya manusia yang mensyirik dan menduakan Allah Subhanahu. Hanya orang yang ada ilmu tentang. Hasan Al-Basri rahimahullah, ini orang takut dia akan Allah Subhanahu. Pengsan tempat. Pengsan. Kita duduk depan dapur, depan kita tak ada apa. Relax, tak rasa kursi. Dan firman Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah, telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu dan redha mereka itu daripada yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhan. Dan ketahui olehmu, kata Musayyib rahimahullah ta'ala, akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan dua perkara. Bagaimana untuk mendatangkan perasaan al-khawf atau sifat al-khawf? Kata Musayyib ada dua perkara. Nak hasilkan al-khawf itu ada dua perkara. Yang pertamanya dengan pengetahuan dan pengenalan. Maka mereka yang mengetahui ia seseorang akan kebesaran Allah Ta'ala dan akan terkaya Allah daripada segala makhluk, dan akan bahawasanya menjadikan ia Allah akan syurga dan api neraka, dan akan penduduk bagi keduanya, dan tiada mengetahui ia Allah, tiada mengetahui ia seseorang akan bahawasanya adakah ia penduduk syurga ataupun penduduk api neraka. Maka tak dapat tiada daripada takut ia seseorang akan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Mau tak mau kena ada ilmu pengetahuan dan pengenalan. Kan? Saya sebut tadi lah. Kan? Kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, kita akan kan? Asma'ul husna, sifat nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sifat yang wajib bagi Allah, yang harus, yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara-perkara sama'iyat, umpama syurga dan neraka, dosa dan pahala. Semuanya itu kita tak boleh capai dengan panca indera, melainkan dengan perkhabaran daripada Nabi sallallahu
tahu tuan-tuan, kita ikut mana kuat ibadat pun tuan-tuan, syurga ke neraka. Wal'ayatubillah. Banyak-banyak ibadat taat kita tuan-tuan kepada Allah, kita belum tentu kita ahli syurga. Belum tentu tuan-tuan ahli syurga. Kerana membuktikan seseorang itu syurga ataupun neraka tuan-tuan, itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala hak dia. Sebab itu tuan-tuan, kita amat-amat dituntut untuk mencapai redha Allah. Dan Nabi pun dah ajak kita doa tuan-tuan berkenaan tentang hati. Dia muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, sabbit qulubana atau sabbit qulubi ala dinik, dan tetapkanlah hati aku ini di atas agama. Maknanya sampai mati itu. Dan ada orang yang sepanjang hidupnya tuan-tuan ibadah taat kepada Allah, mati dalam keadaan kufur wal iyadu billah. Ada orang sepanjang hidupnya melakukan maksiat kepada Allah, tetapi di hujungnya dia bertaubat, akhirnya dia mati dan masuk syurga. Bagaimana seorang perempuan pelacur tuan-tuan di zaman Nabi, sepanjang hidupnya melacurkan diri. Di hujung hayatnya tuan-tuan, dia bertaubat kepada Allah. Maka dia minta kepada Nabi supaya jatuhkan hukuman menurut hukuman syariat Islam, jatuhkan hukuman mati dia. Bila mati, maka Nabi SAW mengarahkan sahabat menyembayangkan jenazah. Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, bukankah dia seorang perempuan pelacur? Maka Nabi SAW bersabda yang maha, sesungguhnya jika sekiranya 70 orang Madinah yang beriman di tempat ini dikumpulkan imannya, nescaya tidak akan sama lagi iman seorang perempuan pelacur yang bertaubat kepada Allah. Ini kelebihan kepentingan taubat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk menghasilkan al-khawf itu, kata Musalih, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan meneliti akan kelakuan mereka dan mendengar akan perkhabaran mereka. Bandingannya seperti kanak-kanak, tiada takut ia akan ular. Kerana apa? Kerana tiada mengetahui ia akan bahawasanya ular itu mensebabkan kebinasaan. Yang keduanya, nak menghasilkan al-khawf itu, kata Muslim, ialah dengan kita memandang kepada sekalian mereka yang takut. Siapa dia tuan-tuan? Para alim ulama. Kita hidup di zaman para alim ulama. Maka hendaklah duduk dengan ulama. Ini duduk dengan orang makan nasi lemak banyak, makan nasi lemak lah kita tu. Duduk dekat kedai mamak, orang yang duduk dekat mamak, jadi kita sama-sama. Duduk dengan para alim ulama, lihat mereka, telik mereka, menilai akan kelakuan mereka, mendengar perkhabaran mereka, iaitu ilmu yang disampaikan. Seperti mana para sahabat yang sentiasa duduk bertamping dengan Nabi. Kemana Nabi pergi, ke situlah dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar ni salah seorang sahabat Nabi yang masih kecil lagi nak pergi perang. Nabi tak bagi tempat. Bila dah umurnya remaja tuan-tuan, peperangan yang pertama disertainya ialah peperangan Khandaq. Itu perang. Ibnu Umar ini juga tuan-tuan antara sahabat Nabi daripada kecil sampai besar duduk dengan Rasulullah. Mana Nabi pergi, pendek kata, di mana Nabi ada, di situlah dia. Ini Ibnu Umar. Kecuali dua tempat je, kamar Rasulullah dan tandang. Itu dia tak pergi. Maknanya apa tuan-tuan? Sentiasa nak dapatkan ilmu, melihat kelakuan, perkataan. Sebab itulah Ibnu Umar di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi.
gambar antara yang banyak meriwayatkan hadis. Baik, itu yang ke. Umpamanya lah seperti mana kata musannif, seorang kanak-kanak yang tidak takut akan ular. Kanak-kanak dia takut apa tu? Dia tengok ular ni macam tadi je kok boleh buat main tu kan. Pasal dia tak tahu ular ni dia bisa ke ataupun berbahaya ke ataupun tidak. Selagi mana tidak diberitahu ular itu bahawasanya bahaya. Macam lagi kanak-kanak baru ni tuan-tuan yang kena kekak dengan biawak. Mungkin juga lah kanak-kanak tu tengok biawak ni macam mainan je. Sebab dia tak tahu bahaya ke tak bahaya. Pasal dia tak ada ilmu pengetahuan. Tapi kalau dah diberitahu bahawa biawak tu jahat, biawak tu bahaya, maka sudah pasti dia akan dapat berjaga-jaga. Begitulah gambarnya kita. Kata musannif, hasil yang kedua untuk mendapat al-khawf, ialah sentiasa berada melihat kelakuan para alim ulama. Mereka yang takut, mereka yang ada ilmu pengetahuan, mereka yang kuat ibadah, dan ialah alim ulama. Kesalahan apa yang budak itu takut? Ia budak itu akan ular, kerana mengenal ia budak itu dan mengetahui ia budak itu akan mudarat dengan sebab dipatuh oleh ular. Kalau dah tahu ular, tapi hari ini orang tahu dah ular tu berbisa main ular juga, buat pertandingan ular pasal bisnes. Bisnes. Saya di Kedah tuan, tempat mak betul saya tuan, ada seorang tu dia pakar tangkap ular tendung, ular tedung selah. Sawah ni dia banyak ular tedung selah. Dia pakar tangkap. Dia nampak ada lubang dekat batas tu kan, dia seluk terus. Sebelum dia seluk tu dia tengok tanda-tanda, ada tak ular, dia dah ada, dia seluk, dia tarik. Mula-mula tengok gerun tu kan, ular ni apa? Dia kata aku macam juga nakut, tak bukan berani pun. Tapi teknik nak tangkap tu ada. Teknik nak tangkap tu ada. Bila sebut teknik nak tangkap tu, aku pun boleh buat. Sebab tak? Pasal ular ni tuan-tuan, dia masuk lubang kepala dulu. Lubang dia tu ngam-ngam badan dia. Takkan dia masuk buntut, ada dia masuk ekor. Dia mesti masuk kepala dulu. Bila masuk kepala dulu, dia nak keluar ekor dulu. Dia mana boleh jutan? Boleh jutan. Dia tak ada gear reverse. Bila dia nak keluar, dia keluar ekor tu. Dia dah tak. Jadi hang slow je tuan-tuan lubang tu. Hang slow je, tarik ekor dia. InsyaAllah tak nak kena kepala, dia kata jangan takut. Kalau kena kepala nak sihat. Banyak dia buat kerja tu kan, beribu dia tangkap tu kan. Ular tedung sebab King Cobra. Panjang satu-satu tu dekat 3 meter. Panjang tunggu tuan. Tu kali-kali patuk tuan, gajah hampui. Tapi bagus tu. Dia tahu tuan-tuan, tedung selah ni memang ular yang paling berbisa. Dan mengikut kajian, satu ekor tedung selah tuan-tuan boleh membunuh 3 ekor gajah bisa. Sekali kena patuk 5 minit habis. Tak sedut buat keluar, bisa dia mati juga. Buat darah jadi buku. Itu buat testimoni. Dia buat testimoni. Ambil satu titik je, bisa tedung selah ni, King Cobra, letak dekat satu mangkuk cawan. Satu mangkuk darah lumbu. Big tak titik ada. Tak sampai 5 minit, tak sampai 1 saat. 1 minit. Beku dah. Hebat. Begitulah tuan, bisa masuk dalam badan kita bila kena patutlah. Dia akan tetap, dia akan terus membeku
mampu lah tuan. Bubur dah binti lagu mana pun mati. Dia tahu kan tak tahu, tapi kerja dia. Nak ceritanya tuan, kanak-kanak tadi bila tahu ular itu berbisa, maka dia tak buat, maka dia tak takut. Begitulah kita juga tuan. Dan lari daripadanya dan gemetar badannya kerana melihat ular itu, nescaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasa ia di dalam hatinya akan takut. Sekalipun tiada ada ia mengetahui akan sifat ular. Tak ada ular, tapi bayangan ketakutan. Dan kita lah tuan, lalu saja bawa pokok ke kamu, takut kita pasal apa? Pontianak duduk. Dia tuan, pasal apa kata begitu? Pasal sejak turun-temurun, daripada umur 2 tahun tuan, hampa dah lalu singit tengok ni pokok kamu ni pontianak banyak. Dia tak panggil lalu tuan, dia takut sampailah umur 70 tahun pun takut tuan, lalu bawa pokok kamu. Walaupun tak ada pontianak pun. Kalau ada bom dia ambil lah tuan, bukan dia boleh buat apa kita pun. Takut tuan pontianak. Takut saja tuan. Takut jangan lari. Kalau tuan takut lari lagi dia berani. Bila tuan takut buat-buat berani. Nak buat-buat berani jangan lari. Jangan lari. Nanti dia akan lari. Tak percaya buat. Balik nanti cari pokok kamu. Bukan 12 tengah hari, 12 tengah malam. 12 tengah hari tak ada apa. 12 tengah malam. Tunggu situ tuan. Lagi dia main. Tuan jangan lari. Tengok siapa kuat. Tunggu 10 minit, 30 minit. Lagi dia lari. Dia lari tuan. Kalau dia tak lari, tuan yang lari. Tuan yang lari. Tu seper dia budak aja. Awak kata kunci nak tangkap jin masuk dalam botol itu kan, kunci jin ni buksa mana pun tuan, kuat macam mana dia ada kelemahan ni. Kalau siapa yang mengaji syifa perawatan secara Islam dia tahu kunci dia tuan, kunci dia bukan kunci macam kunci mangga. Kunci mangga tu lain betul, ni kelemahan dia. Kau gagah macam mana ifrit pun tuan, dia ada kelemahan. Sebab dia masuk kelemahan tu yang kita kena tahu. Pasal kita tak tahu kelemahan dia tu lah tuan, dia tahu kelemahan kita. Saya tak boleh bagi tuan-tuan ugi tadi tentang haji sendiri. Kelemahan dia ada kelemahan. Tuan-tuan tahu kunci dia tuan-tuan boleh buka buat balik rumah. Bukan kata masuk dalam botol. Masuk dalam botol buat pergi ke. Lagi terlepas anak kita dah main, gosok-gosok keluar tak. Jadi lampu Aladin. Semua mengarut dia tuan. Tu kata sarung dia bawa. Dia naik bak pergi buang dekat sungai laut. Sarung dia kata bohong, aku tak pernah bawa. Aku tak pernah bawa jin masuk dalam bak. Orang je duk kata tu tak. Daripada bawa jin baik aku bawa orang. Jin ni tak boleh bawa, halau itu. Halau itu. Baik. Itulah dua perkara yang boleh menghasilkan al-khauf atau sifat takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui ilmu bahawa yang takut itu seperti cemeti yang menghalau ia cemeti itu akan hamba kepada Tuhan akhirat.